Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bincangkan berkaitan SOP solat berjemaah yang alhamdulillah telah lebih kurang menunjukkan bahawa kita telah kembali seperti sedia kala, di mana pada tahun-tahun sebelum ini kita tidak dapat solat berjemaah petah lagi dalam keadaan MCO, di mana kita tidak dibenarkan ke masjid sama sekali. Namun keadaan dalam tahun 2022 ini sangat berbeza dan alhamdulillah melalui segala usaha yang kita lakukan selama 2 tahun ini kita telah berjaya sampai ke insya-Allah penghujung pandemik ini. Kita bersama dengan tetamu saya yang akan menjawab soalan-soalan berkaitan SOP di masjid-masjid dan juga surau. Kita bersama dengan tetamu saya tidak asing lagi, Datuk Haji Muhammad Ajib bin Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Terima kasih kerana kembali bersama kami, Datuk. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga kerana menjemput dan salam Ramadan. Salam Ramadan, Datuk. InsyaAllah kita telah kembali seperti sedia kala sedikit sebanyak dengan SOP yang membenarkan kita ke masjid dan solat berjemaah. Namun apakah SOP-SOP baru yang akan dikuatkuasakan berikutan kita telah masuk pun fasa endemik? Okey, terima kasih Taran. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi siang, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah pun masuk ke fasa peralihan endemik mulai 1 hari bulan April 2022. Jadi menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Agong, mulai 1 hari bulan April baru-baru ini kita telah pun diperkenankan untuk merapatkan soft. Itu yang paling penting. Itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh masyarakat Islam juga anak-anak karya. Walaupun kita dibenarkan merapatkan soft, tetapi kita perlu menjaga juga beberapa perkara yang masih lagi dalam SOP kita. Yang pertamanya ialah pemakaian face mask di masjid dan juga surau Jumaat serta surau. Dan yang kedua, kita digalakkan untuk membawa sejadah masing-masing bagi memudahkan para jemaah untuk duduk di sejadah masing-masing. Dan yang ketiganya juga kita minta kepada yang datang tu biarlah mereka ni yang telah pun menjalani vaksinasi, telah pun mendapat vaksin. Di samping itu juga kita mengharapkan yang datang ini jujur, ikhlas, mereka ini tidak ada gejala. Sebab dia bergantung kepada keikhlasan dan kejujuran masing-masing. Sebenarnya kita beribadah di bulan Ramadan, khususnya solat sunat tarawih ni boleh dibuat di mana-mana. Maksud saya di masjid boleh, surau boleh, di rumah pun boleh, bersama isteri dan anak-anak. Pada saya, kalau mereka mempunyai keluarga yang besar dan tidak pernah solat berjemaah, elok juga sesekali ayah menjadi imam imam di rumah, kan, maknanya bapa menjadi imam, lepas tu anak seorang menjadi bilal. Jadi suasana ni maknanya sekali bawa mereka ke masjid. Pada kita ini adalah satu saya sebut berita yang cukup menarik dan kita juga tunggu-tunggu. Dan mudah-mudahan fasa peralihan endemik ini setelah lama ditunggu akan bertambah baik selepas ini. Kita lihat di sini juga pada hari ini kita lihat ramai orang merasa seronok. Dan di masjid wilayah persekutuan khususnya malam pertama lebih 5,000 jemaah. Begitu juga Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan, 4 masjid utama di samping masjid-masjid di wilayah persekutuan yang lain. Alhamdulillah, Datuk, kita lihat keadaan yang begitu seperti tahun 2019 dulu. Namun dalam keadaan ini Datuk telah tekankan bahawa individu yang datang ke masjid harus mempunyai kejujuran. Betul. Adakah ada pemeriksaan sijil vaksin ataupun sekiranya didapati ada ahli waris ataupun kawan kita yang sebelah bergejala, apakah tindakan yang perlu kita lakukan? Okey, yang pertamanya kita telah pun mengarahkan semua masjid dan juga surau Jumaat, khususnya kita mempunyai 89 masjid. Tidak termasuk masjid di bawah JAKIM lah. Ada 3 masjid di bawah JAKIM, iaitu Masjid Negara, Masjid Putra dan juga Masjid Tuanku Mizan dan Zainal Abidin, dan 123 surau Jumaat. Kita maklumkan agar mereka menubuhkan satu jawatan kuasa pemantauan dan juga kawalan. Maksud saya itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tidaklah menjalankan pemeriksaan secara detail, sebab bayangkan kalau masjid wilayah ada 5,000 jemaah. Jadi sebab tu saya sebut tadi, maknanya para jemaah yang hadir itu perlu jujur dalam mengenal pasti bahawa mereka ni siapa. Maksudnya macam mana keadaan mereka dan mereka sihat ataupun tidak. Sebab
pastinya kalau kita menyebabkan penularan COVID-19, mungkin pada saya itu juga merupakan satu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita menyebarkan sesuatu yang tidak baik. Sebab itulah saya sebut tadi, biarlah kebenaran untuk merapatkan soft ini akan menjadi satu petanda bahawa kita telah membuat keputusan yang tepat, dan lepas ini tidak akan ada kluster di masjid dan juga surau Jumaat serta surau. Itu yang paling penting. Dan kita juga mengharapkan jawatankuasa masjid dan surau sentiasa membuat pemantauan. Ya, maknanya sekiranya dalam jemaah tu ada yang nampak terbatuk-batuk, nampak jelaslah bahawa dia tidak sihat, dan dia pula berada di sof hadapan. Dan sebagai contoh, jelas bahawa dia tidak sihat, jadi saya rasa elok untuk kita nasihatkan dia untuk, maksud saya adalah solat tarawih di rumah. Sebab saya katakan tadi bahawa solat sunat tarawih ini sunat, tapi digalakkan untuk berjemaah, dan kalau kita tidak sihat, biarlah kita solat di rumah. Datuk, sebentar tadi kita telah bacakan berita bahawa tradisi 100 tahun bubur lambuk dari Masjid Kampung Baru kembali seperti biasa. Betul. Jadi selain pengagihan bubur lambuk ni, apakah antara aktiviti-aktiviti yang dibenarkan di masjid dan juga surau? Okey. Jadi bubur lambuk ni menarik, dan insya-Allah pada tahun ini kita akan hidupkan balik untuk kita memasak 100 kawah bubur lambuk dengan kerjasama Masjid Kampung Baru. Di mana kita mempunyai 89 masjid dicampur dengan surau Jumaat. Kita akan genapkan 100, dan setiap satu masjid dan surau ini akan menyumbang satu kawah. Kita akan cuba realisasikan, sebab sebelum pandemik kita telah mengadakan satu program begitu dengan dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, di mana kita dapat mengimarahkan masjid. Yang kedua, banyak program. Di samping program solat sunat tarawih, solat berjamaah, dan kita akan adakan program di hari Ramadan, kita akan adakan kuliah, kita akan adakan forum, kita adakan sembilan bahasa. Yang paling mudah ialah kita menyemput semua masjid dan surau untuk mengimarahkan dengan pelbagai program dan aktiviti tanpa sekatan. Kalau ada program-program yang baru dengan rakan-rakan strategik, sekiranya benda ni perlukan kebenaran, maklumkan kepada kita. Sebab itulah saya sebut tadi, kita seolah-olah sudah hampir kembali kepada yang asal, cuma masih perlu memakai face mask dan juga menjaga SOP lah. Dalam konteks itu, kita nak nyatakan bahawa biarlah masjid dan surau Jumaat ni nampak menyerlah. Sebab kami ada satu program, iaitu program Masjid di Hatiku. Dan yang menariknya, kita juga dengan kerjasama RTM, kita adakan satu jelajah bersama RTM sempena dengan hari RTM yang ke 78, di mana 76 kita telah menyumbang sebanyak RM100,000 untuk program ini atas nama Jawi Food Bank, di mana kita ada program taksir penyampaian sumbangan, patuh sahur dengan kerjasama rakan kreatif kami QSR Brand. Kita beri juga bakul makanan daripada Jawi Food Bank ataupun sebagainya. Ini bukan apa, kita nak gambarkan bahawa walaupun kita bahagia, kita gembira, kita seronok meraihkan bulan Ramadan dengan sesuatu SOP yang baru, tetapi jangan lupa yang susah. Sebab Allah suka kepada kita apabila kita membantu orang yang susah, orang yang tidak gembira digembirakan, orang yang susah diberikan kesenangan, dan orang yang rasa sedih kita cuba untuk gembirakan mereka. Berkaitan kelonggaran SOP yang terus kita dengar, apakah harapan Jawi menjelang Syawal? Adakah akan ada lebih kelonggaran diberikan? Adakah kita akan melihat lebih banyak lagi kebebasan diberikan kepada yang datang ke masjid supaya lebih diimarahkan lagi semangat Ramadan? Okey. Yang pertama, harapan saya ialah sempena dengan Ramadan 1443 Hijrah ini, di mana SOF telah ditetapkan pelbagai program dan aktiviti adakan, kita menyeru semua orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan, untuk datang ke masjid, surau Jumaat ataupun surau di mana-mana mereka bermastautin. Dan kalau mereka berminat untuk datang ke 4 masjid utama ni, ahlan wa sahlan, ke masjid wilayah, masjid negara, masjid putra, masjid
Sultan Zainal Abidin di Putrajaya. Jadi ini masjid-masjid besar. Sebab apa? Sebagai contoh, masjid wilayah sendiri kalau malam pertama 5,000 lebih, sebenarnya boleh lagi datang. Kalau dirapatkan saf tu boleh memuatkan sehingga 15,000 orang sebenarnya. Termasuk dengan kita katakan ruangan kanan, kiri, belakang, dan kita ada laman hidayah yang cukup besar. Begitu juga Masjid Negara, begitu juga Masjid Putra, begitu juga Masjid Tuanku Zainal Abidin. Sebenarnya kita ada puluhan surau Jumaat dan masjid-masjid yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harapan saya ialah biarlah kita menyemarakkan bulan Ramadan ini dengan tadarus Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran, dengan tadabbur Al-Quran, dengan program kita untuk menyemarakkan. Dan yang seterusnya kita juga minta agar masyarakat ataupun anak karya ni banyak menyumbang kepada masjid, kerana masjid juga mempunyai program bantuan kepada asnaf. Untuk makluman, Jawi dengan Mawib menyediakan makanan percuma setiap hari kepada anak-anak karya. Kita menyediakan makan percuma sebanyak 8,400 pack setiap hari untuk berbuka, di samping kita berikan kepada asnaf dan juga golongan B40. Dan saya yakin masjid-masjid juga mengadakan program bubur lambuk. Saya sebut tadi, bubur lambuk ni terkenal, tetapi kadang-kadang anak-anak muda macam Terence mungkin dia tak pernah gemar. Dan nak ceritakan, bubur lambuk ni sinonim dengan bulan puasa, tetapi mana yang menghayati, dia akan mengharapkan bubur lambuk itu. Dan saya yakin dengan kita berbuka bubur lambuk saja sebenarnya sudah mencukupi. Tetapi anak-anak muda macam anak-anak saya pun kadang-kadang makanan ni yang berjenama, tapi mahal sebenarnya kan. Kadang air satu yang berjenama yang dia dah pakai Grab mungkin dalam RM20. Apa salahnya kita jimatkan sedikit dengan kita memakan bubur lambuk ni. Dan seterusnya kita juga mengharapkan agar umat Islam bersedia untuk menyambut 1 Syawal nanti, di mana mungkin kita kalau nak gembira di 1 Syawal nanti perlulah bersedia sekarang, jaga SOP. Janganlah kita termasuk di kalangan yang dijangkiti COVID-19 walaupun dia mild ataupun ringan, tetapi biarlah kita berseronok. Kita tidak perlu untuk kata orang tu bersedia dengan baju yang mahal, tak perlu. Yang paling penting ialah kita jimat dan insya-Allah kita cuba raikan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, untuk kita juga meraihkan 1 Syawal sebaik mungkin. Dan insya-Allah Jawi bersama dengan Mawib sentiasa memberi bantuan dalam beberapa program. Dan jangan lupa bayar zakat fitrah. Kerana kita juga membuka kaunter di masjid-masjid dan surau Jumaat dan juga di pejabat kerajaan ataupun sebagainya. Dan zakat pada tahun ini sebenarnya tak tinggi. RM7 dia punya nilai dia yang biasa, tetapi kita juga memberikan tawaran kepada yang berpendapatan lebih dengan RM14 dan RM21, kerana dia berdasarkan kepada apa? Kepada harga beras. Mungkin Terence makan beras basmati, maknanya lebih baiklah RM21 kan? RM21 insya-Allah. Rasanya dah 2 tahun tak salam tangan Ustaz untuk menyampaikan semuanya melalui dalam talian. Dalam talian. Jadi adakah kaedah dalam talian diteruskan Ustaz Okey. dengan semangat zakat? Kaedah bayar zakat ni ada dua lah. Satu secara fizikal di masjid ataupun di tempat-tempat yang ditentukan, dipilih oleh Mawib. Yang kedua melalui talian. Dan kalau boleh sekarang ni nak bersedekah ke nak maknanya zakat pun semuanya berada di mana-mana. Nak tak nak je. Sebab bayar zakat fitrah itu sebenarnya berdasarkan pada keikhlasan. Betul? Betul. Maknanya tidak dikenakan tindakan undang-undang pun kalau ni, tetapi nyatakan bahawa kalau kita puasa dengan ikhlas, kita akan bayar zakat dan kita akan bayar zakat fitrah juga. Berkenaan SOP, Datuk, kita ingin tekankan satu lagi SOP yang mungkin perlu diambil kira oleh semua umat Islam yang akan menjalankan aktiviti ini, iaitu gotong royong kubur. Apakah SOP untuk bergotong royong membersihkan kubur ketika musim endemik ini? Okey, di bawah Jawi kita mempunyai 7 tanah penguburan Islam disebut tanah penguburan Islam Raudatus Sakinah. Dan di bawah anak-anak karya kita mempunyai 27 anak-anak karya masjid, dan di bawah di BKL juga ada 2 tanah penguburan, di bawah Perbadanan Putrajaya juga ada, di bawah di Labuan juga ada. Jadi buat masa ini SOP kita memang kita buka
kepada mereka mengikut keluasan tanah perkuburan untuk mereka ziarah. Yang kedua, mereka boleh untuk bergotong royong, cuma biarlah makna berstruktur, bermaksud jawatan kuasa ataupun pejabat yang berkaitan perlu menyelaraskan dengan jabatan dan agensi lain. Dan ini agak menjadi tradisi kepada kita, sebab kita juga di samping menyambut gembira bulan Ramadan dan Syawal, kita juga nak mengingati keluarga-keluarga kita yang telah pun meninggal dunia. Lebih-lebih lagi mungkin kepada mangsa-mangsa COVID-19. Sebab untuk makluman, kita punya pasukan pengurusan petugas khas jenazah COVID-19 telah pun menguruskan hampir 4,100 jenazah sejak daripada 2020, dan adalah diletakkan tempat-tempat mana perkuburan COVID-19 ini lelaki ataupun perempuan di tanah perkuburan kami. Sebab itu kita meraihkan sekiranya ada pihak yang ingin bergotong royong bersama dengan kita ataupun masjid untuk membersihkan tanah-tanah perkuburan. Ini salah satu pada aktiviti yang baik. Datuk, akan ada pelancong dan juga rakan-rakan kita dari Singapura dan kini Thailand mungkin akan berada di Malaysia untuk menyambut Ramadan. Apakah mungkin ada SOP tambahan untuk pelancong-pelancong asing yang datang ke masjid nanti pada bulan Ramadan ini? Tiada SOP tambahan kepada mereka sebab kita buka sepenuhnya masjid dan surau Jumaat surau kepada warga negara ataupun bukan warga negara ataupun kepada pelancong luar. Kita mengalu-alukan pelancong luar ni datang daripada luar negara, dan kita mengalu-alukan yang bukan warga negara, yang mereka ni bekerja di sektor-sektor korporat yang besar-besar, dan pastinya mereka juga ingin menyumbang kepada tabung-tabung tertentu, dan saya yakin dengan keterbukaan ini masjid akan terus diimarahkan. Dan kita lihat di luar negara juga mereka mengadakan solat-solat tarawih di jalan-jalan. Saya baru dapat WhatsApp lagi tadi, kata di US mengadakan solat-solat tarawih di jalan. Ini satu kemeriahan di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan lain. Tapi berbeza dulu, dulu dengan sekarang saya rasa berbeza. Maksud saya ialah ketika saya di kampung dulu, bila solat sunat tarawih, lepas solat tarawih itu akan ada permainan di surau, meriah. Belum pernah saya rasai lagi. Dan dulu meriahnya solat bulan puasa ialah daripada petang sebelum maghrib. Sebab dulu jual ais, pakai ais, lepas tu dengan kayu punya, macam mana nak sebut kayu yang dikikis. Sodas. Jadi berbeza sekarang, cukup berbeza, tapi kaedah ini ataupun cara ini sebenarnya perlu diingati oleh anak-anak kita. Bezanya mereka menyambut Ramadan dan juga bulan Syawal dulu dan juga sekarang. Begitulah perbincangan kita yang begitu perlu untuk anda semua faham tentang SOP-SOP yang akan dikuatkuasakan di masjid-masjid dan juga surau, terutama sekali kepada anda yang berada di dalam wilayah persekutuan ini. Terima kasih kita ucapkan Datuk kerana sudi bersama kami, dan selamat berpuasa sekali lagi kepada Datuk Sisi Keluarga. Dan seterusnya kita akan berehat seketika kembali bersama anda dalam Saat Pagi Malaysia. Banyak lagi perbincangan menarik menanti anda. Long COVID dan juga bulan astronomi akan kita dalami sebentar lagi.